Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam video kali ini. So, video kali ini saya nak sharekan dengan anda cara macam mana kita boleh borong barang dekat China tanpa perlu kita guna sebarang modal pun, malah boleh dapat keuntungan lagi. So, macam mana cara dia? Okey, anda kena stay lah tengok video ni sampai habis. Hai, saya Amir Sab. Dalam channel ini saya banyak berkongsi dengan anda macam mana cara kita boleh buat duit secara pasif menggunakan online lah. So, terima kasih kepada yang dah subscribe saya punya channel. Terima kasih banyak-banyak kerana support saya. Dan kepada anda yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah dan tekan butang loceng untuk anda dapatkan update sekiranya saya ada upload video-video yang terbaru. Video kali ini saya nak berkongsi dengan anda lah macam mana cara kita boleh borong barang daripada China tanpa menggunakan sebarang modal. Okey, baik, sebelum kita pergi kepada topik-topik dan juga subtopik, saya nak berkongsi dengan anda lah kenapa perlu beli barang-barang ataupun borong barang daripada China. Dia ada beberapa sebab. Okey, mungkin dalam term untuk anda sebagai usahawan, anda borong barang daripada China disebabkan anda boleh dapatkan harga yang sangat murah. Okey, dekat China ada berjuta-juta produk yang boleh anda dapatkan untuk anda jual balik. Dan bila kata borong daripada China ni, okey, borong ni kita tahulah kita beli barang secara bukal dan harga yang boleh kita dapat sangat-sangat murah. So, itu antara sebab dia kalau untuk anda term sebagai usahawan lah. Kalau kata anda sebagai pengguna, anda boleh dapatkan harga produk yang anda nak tu jauh lebih murah lah, jauh lebih murah. Video ni saya buat lebih kepada orang-orang yang nak buat bisnes lah dan jual balik produk-produk yang mereka beli dekat China dan jual dekat platform-platform di Malaysia lah. Sebagai contoh Shopee, Facebook, IG, jual dekat kawan-kawan dan sebagainya. So, saya nak tunjuk dahulu kenapa perlu beli barang ni daripada China. Sebab saya tengok dekat Shopee sekarang, boleh kata mostly lah ambil barang daripada China dan dia jual balik dalam Shopee. So, jom saya tunjukkan kepada anda berapa harga sebenarnya yang boleh kita dapat daripada platform-platform China dan mereka jual berapa dekat Shopee dan berapa keuntungan dia. Yang ini saya just nak tunjuklah sebelum kita masuk kepada topik kita, iaitu borong barang daripada China tanpa menggunakan sebarang modal. Okey, jom saya bagi contoh satu ceiling fan duster. Okey, kita ambil satu yang ni. Ada 430 sol, RM29.90. Okey, RM29.90. So, gambar ni kita download. Okey, kita download. Okey. Sekarang ni saya pakai 1688 untuk kita tengok barang daripada China. So, ini adalah platform yang saya sendiri guna sekarang ni untuk borong barang daripada China. Kenapa saya guna 1688? Sebabnya kebanyakan supplier ataupun kilang dia banyak dekat platform 1688. Okey, jom kita tengok. Sekarang ni 1688 kita boleh search pakai gambar. So, senang lah. Okey, kita search, kita ambil yang ni yang kita dah download. Nanti dia akan keluar. Okey. So, ini dia punya harga lah. Yang kalau tak silap yang ini paling murah lah, 1520 yuan. Yang ini pun 37,990. So, ini yang paling murah. So, katakanlah 15.20 yuan ni bersamaan berapa? Kejap bersamaan kita tengok 15.20 yuan tu MYR ringgit. Harga dia dalam RM9.94. So, campur dengan kos shipping dan sebagainya, mungkin boleh dapat dalam harga RM12 ke RM15. So, bayangkan kalau dia jual RM29, dia dapat keuntungan sebanyak RM14 ke RM15 untuk satu unit. So, benda ni sangat-sangat menguntungkan lah. Okey, sangat-sangat menguntungkan.
Alright, so ini just saya nak tunjuk saja. Kita masuk kepada topik kita untuk video kali ini. Macam mana cara kita boleh borong Cina tanpa menggunakan sebarang modal. So kalau anda perasan sekarang ni ada slide yang anda sedang tengok ni. So ini adalah benda-benda yang anda akan dapat daripada video yang anda tengok sekarang ni. Pertama, saya akan sharekan dengan anda apa jenis, apa platform yang murah untuk kita shopping barang ataupun borong barang daripada China. So saya akan sharekan ada 2 ke 3 platform lah yang boleh kita gunakan. Yang kedua, ini topik yang kedua, itu apa yang perlu kita consider sebelum kita buat belian daripada China. So ada subtopik dia. Yang pertama, platform untuk kita beli. Yang ini saya akan share pada topik yang pertama ni. Yang kedua, kita kena tahu macam mana nak check supplier ataupun check kilang daripada China lah. So kalau kita tahu macam mana nak check, so senanglah untuk kita tahu ready stock ataupun tidak, okay, dia tu trusted ataupun tidak. So ada cara dia. So macam mana nak check supplier daripada sana, nanti saya akan share kepada anda. Yang ketiga, subtopik yang ketiga adalah siapa yang terlibat dalam proses jual beli di China. Maksudnya kita beli barang daripada China. So siapa yang terlibat untuk post dan sebagainya, dekat mana yang kita kena keluarkan kos untuk dapatkan kita punya barang tu, berapa dia punya peak stock ke? Dia panggil warehouse lah, okay, warehouse. So benda ni saya akan share juga. Yang keempat, last kali ni adalah macam mana kita nak buat bayaran untuk barang yang kita nak beli di platform China. So saya rasa 4 benda ni yang perlu kita ambil tahu, yang perlu kita ambil berat sebelum kita buat belian dalam platform China. Okey. Yang ketiga adalah cara macam mana kita boleh borong barang daripada China tanpa kita menggunakan sebarang modal kita, malah boleh dapat untung lagi. So, macam mana cara dia? Anda stay tengok video ni sampai habis. Baik. So, yang pertama, platform apa yang murah untuk kita borong barang daripada China, saya akan sharekan kepada anda. Dia sebenarnya ada banyak platform untuk kita borong barang daripada China. Cumanya yang saya share ni adalah platform-platform yang biasanya diguna oleh usahawan-usahawan di Malaysia untuk borong barang daripada China. So ada 3 platform. Yang pertama adalah saya dah tunjuk sebelum ni, iaitu 1688. Yang kedua adalah yang ini pun famous juga, okey, Taobao. Okey, Taobao. Yang ketiga adalah Pinduoduo. Pinduoduo ni dia bukan website, dia aplikasi. Okey, so nanti kita akan masuk sekejap lah. Okey, kita masuk secara ringkas. Baik. So untuk saya buka 1688 sekejap. Okey, mostly untuk 1688 ni ianya adalah tempat kita untuk kita borong. Dia sebenarnya 1688 ni dia ramai kilang, dia ramai supplier. Okey, lagi senang untuk kita dapatkan harga yang betul-betul murah lah. Okey, betul-betul murah. Dan macam-macam produk yang ada dalam ni. Okey, untuk Taobao, okey, kita buka Taobao sekejap. Mana Taobao? Taobao. Okey, yang ini Taobao. Okey. Taobao pun sama, cuma dekat Taobao mostly harga dia lagi mahal lah daripada 1688. Ada juga harga yang murah, tapi kebanyakan produk yang ada dalam Taobao ni harga dia lebih pricey daripada 1688. Okey. Dan untuk pengetahuan semua, dua-dua ni 1688 dan juga Taobao merupakan boleh kata bukan anak syarikat. Dia under Alibaba lah. Okay? Dia under Alibaba. So kalau kita untuk kita nak buat bisnes, saya prefer lebih kepada 1688 untuk anda beli barang dan untuk anda dapatkan harga barang yang jauh lebih murah. Okay? Untuk Pinduoduo, tak share lah macam mana cara nak ni register apa semua. Okay? Saya just cerita kepada anda. Apps Pinduoduo ni adalah satu apps, dia sama lebih kurang macam Shopee. Okey, cumanya apa kelebihan kita beli barang dekat Pinduoduo ni? Okey, kita boleh join orang yang tengah membeli tau. Okey, ada contoh satu barang ni dia beli, so orang tu dia akan buka satu group. Okey,
buka satu grup. Kalau kita join untuk beli barang tersebut, so barang tu akan jadi murah lah. So biasanya kalau untuk Pinduoduo ni, kita nak beli untuk kita try dahulu barang tu sebelum kita beli secara pukal. Produk dia lebih kurang je dekat Pinduoduo 1688 Taobao, lebih kurang saja. Cumanya untuk kita try dahulu barang tersebut sebelum kita jual, better beli dekat Pinduoduo. Alright, so sekarang ni topik yang kedua adalah apa yang perlu kita consider sebelum kita beli barang dekat China. Yang pertama adalah platform untuk beli, tadi saya dah sharekan. Yang kedua, kena tahu macam mana check supplier. Okey, cara untuk check supplier, yang ini kita boleh check dekat untuk supplier yang ada dalam 1688, iaitu kita guna extension. Okey, kita panggil extension 16 bukan 1688, tapi kita pakai Ali Wang Wang. Okey, Ali Wang Wang ke Ali Wang Wang tak kisahlah. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kita cari Ali Wang Wang. So Ali Wang Wang dia adalah under Alibaba juga. Kita tengok ni, Alibaba Client Product. Nampak tak? Okey, so ini kita sebagai pembeli. Okey, kita sebagai pembeli, yang ini kita sebagai seller. So of course lah kita sebagai pembeli sebab kita beli barang daripada China, kita jual je dekat Malaysia. Okey, so kita ambil yang inilah, kita ambil yang ini, kita kena install dahulu extension ni. Okey, so tekan yang ini. Okey, disebabkan saya dah download, mungkin dah ada dah sekarang ni dekat saya punya komputer ni. Okey, so, pada anda yang nak download benda ni, anda boleh tekan Windows ni. So nanti dia akan ada step by step lah macam mana kita nak download benda ni. So kalau nak mudah lagi, anda boleh tekan je link dekat bawah. Saya ada bagi satu link. So anda download dekat Google Drive yang saya bagi. So dekat sini saya buka saya buka satu. Saya dah pernah check sebelum ni, ada satu supplier yang jual barang. Saya tunjuk lah, saya just tunjuk macam mana Ali Wang Wang ni dia berfungsi. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, ini supplier yang saya pernah check sebelum ni. Okey. So kalau tengok dekat sini bahasa Cina, kita tak faham lah kan? Kita tak faham. So ada dua kaedah macam mana kita nak berkomunikasi dengan mereka. Pertama, kita boleh guna Google Translate. Okey, Google Translate. Memang bukan dua kaedah, memang kita guna kaedah ini. Kita guna Google Translate yang pertama. Yang kedua, kalau kita nak baca benda ni kan, kalau kita tak nak copy benda ni, copy lepas tu paste pula dekat Google Translate, dia agak ambil masa. So kita pakai je phone kita pakai Google Lens dan suruh Google auto translate dekat Google Lens. Untuk check supplier ni kita pakai Ali Wang Wang. Okey, so seterusnya iaitu siapa yang terlibat dalam proses jual beli di China. Okey, baik. So untuk proses jual beli di China, ada beberapa tempat yang kita perlu tahu. Barang yang keluar daripada China ke rumah kita, ada beberapa kos yang perlu kita consider. Okay, yang pertama, bila kita beli barang dekat platform China, itu yang pertama, kita keluarkan kos. Dia ada satu kos shipping daripada kilang tersebut ke warehouse dekat China. Okay, warehouse dekat China tu adalah pihak yang kedua. Okay, pihak yang pertama supplier, pihak yang kedua adalah warehouse dekat China. So dekat situ dia ada kos. Biasanya time kita beli produk dekat platform tu, dekat situ dia dah ada bagi tahu berapa harga shipping daripada kilang tu kepada warehouse dekat China. Okey, warehouse dekat China ni yang famous adalah Guangzhou lah, Guangzhou warehouse. Bila dah sampai dekat Guangzhou, satu lagi pihak yang terlibat iaitu kita panggil sebagai forwarder lah. Okey, pihak yang terlibat iaitu orang yang akan ambil barang kita dekat warehouse China. Dia akan hantar dekat kita punya rumah lah. Okey, kita punya rumah ataupun kedai. So itu adalah pihak-pihak yang terlibat. So daripada warehouse China ke kita punya rumah, ada satu kos lagi yang terlibat. Okey, terlibat. So sebab itulah kita kalau boleh nak beli barang ni daripada China, kena beli secara pukal. Sebabnya kos harga shipping tu dia boleh dapat lagi rendah. Biasanya forwarder apa yang kita pakai, kalau dekat kilang ke warehouse sana tak ada masalah. Kita boleh letak sahaja alamat warehouse tu dalam 1688. Yang nak kita kena betul-betul consider adalah forwarder. Company yang ambil barang daripada warehouse China nak ke sini, tu kita panggil forwarder. So forwarder dekat Malaysia ni ada banyak sangat forwarder yang boleh bantu ambil barang tu, warehouse tu, dan letak dekat warehouse di Malaysia ni. Sekarang ni
Saya tunjuk anda satu forwarder lah yang digunakan. Okey, salah satunya adalah kakiparcel.com. So forwarder ni lah yang kita pakai untuk dia ambil barang daripada China dan hantar kepada rumah kita. Okey, kepada rumah kita. So forwarder inilah. Okey, so cara dia kita kena masuk je dalam ni, kena sign up saja, tak ada apa-apa yang rumit. Dia register seperti biasa. Cumanya dekat sini kita kena pergi dekat my account. Apa yang perlu kita consider dalam kaki parcel ni adalah ni account balance kita. Kita kena top up lah, kita kena top up. Sebab nak hantar barang daripada China ke sini, kita kena bayar dia punya cost shipping. Dekat sini, kalau tengok dekat sini my product order, saya ada satu order daripada China. So saya terangkan sikit apa itu my order product, apa itu my product order, apa itu my delivery orders. Okay, my product orders ni, okay, ini adalah barang daripada yang ini my product orders ni untuk dekat bahagian China saja. Okay, dekat bahagian China. So pending ni maksudnya kita tengah beli barang. So kilang tak proses lagi. Bila kilang dah proses, dia akan masuk dekat in process. Bila masuk dekat in process, bila dia dah bungkus siap, dia nak hantar ke warehouse sana, dia akan masuk dekat on the way. So bila on the way, bila dah sampai dekat warehouse China, dia akan masuk dekat arrive. Okay, delivery submitted ni kita kena submit application lah untuk warehouse tu hantar dekat sini. So bila daripada warehouse nak ke Malaysia, dia akan masuk dekat bahagian my delivery orders. Kita order untuk orang tu hantar, untuk company ni, kalau pasti nak ambil hantar dekat sini, dia akan masuk order dekat sini. Okey, masuk order dekat sini. Kipas ni akan timbangkan berat kita, sebab dia akan charge berdasarkan berat barang tersebut. Okey, berat barang tersebut. Kalau tak silap, bawah 1 kilo, harga dia RM30 lebih lah. Okey, RM30 lebih. Okay, bila dah selesai di wait for payment. Kita akan lepas dia dah timbang kita punya berat produk tu. Okey, nanti dia akan bagi jumlah untuk kita bayar. So wait for payment. Bila kita dah bayar, okey, dia akan masuk dekat deliver. Delivery ni maksudnya dia dah deliver kita punya produk tersebut ke rumah kita. Okey, ini good receive, maksud kita dah dapat good, kita dah dapat barang kita. Okey, so itu saja dekat kaki parcel ni. Ini saya nak share juga. So biasanya untuk alamat warehouse dekat China, biasanya kita ambil dekat sini. Okey, warehouse address. Warehouse address ni dah dibagi 3 warehouse dekat sana. Yang pertama warehouse dekat Guangzhou, Yiwu, ada satu lagi Shenzhen. Guangzhou, Yiwu dengan Shenzhen. Okey, so masukkan je ketiga-tiga ni, Guangzhou address, Yiwu dengan Shenzhen ni ke dalam 1688. Alright, sekarang ni kita nak pergi kepada subtopik, iaitu macam mana kita nak buat bayaran dekat platform 1688 dan juga forwarder yang kita guna, iaitu kakiparcel.com. So kita buka 1688 sebagai contoh. Saya ambil barang sebagai contoh, barang yang saya nak beli iaitu barang ini. Okey, ni apa ni, dijual plastik ni kot. Okey, secara kita nak bayar, dia sama je macam beli dekat Shopee. Contoh kita ambil ni 10. Okey, 10 barang yang kita ambil ni. So kita tekan confirm. So ni dah bahasa Cina. Kita try ambil bahasa English. Nampak tak, order now. So bila kita dah masuk 5.10 ni, harga yang kita perlu bayar adalah $55.10 yuan. Okey, harga dalam 40 lebih lah ataupun 30 lebih. Kita untuk buat bayaran ni kita guna Alipay. Guna Alipay terus. Okey, guna Alipay terus. So kita buka Alipay, saya buka Alipay. Untuk daftar Alipay ni, apa yang anda perlu ada iaitu pertama kena isi detail. Okey, isi detail. Dan yang kedua, ini yang penting, iaitu anda kena ada pasport. Nak daftar Alipay wajib kena ada pasport. Dia tak boleh pakai, tak silap lah, dia tak boleh pakai IC kita. Dia memang nak kena ada pasport. Dan pasport tu mesti pasport yang aktif. Sekarang ni nak buat pasport, harga dia lebih kurang RM200. Okey, kalau anda dah ada tapi pasport anda mati pun sama, nak renew kena renew dalam
RM200. Selain daripada bayar guna pakai Alipay ni, kita boleh minta tolong ataupun kita minta bantuan daripada forwarder yang kita guna. Kita tekan buy for me. Okey, buy for me ni, so kita just letak link produk yang kita tengok dekat 1688 ni. Sebagai contoh, ini produk yang saya tengok tadi. So kita nak beli barang ini. Okey, kita nak beli barang ini. So kita ambil saja link dekat bahagian atas ni dan kita masuk dekat buy for me ni, kita paste dekat sini dan kita tekan search. Nanti dia secara automatiknya akan keluar barang yang sama macam ini. Okey, dah keluar. Harga dia sama. Lepas tu dia punya detail ni. Okey, so benda-benda ni semua anda kena pilih lah. Okey, benda-benda ni semua anda kena pilih. Okey, dah pilih kuantiti dia, kita bagilah 100 sebagai contoh. Okey, 100. So sebelum anda buat pembelian dekat Kaki Pasar ni, pastikan duit anda mencukupi dalam kakipasar.com. Secara nak top up dia, my account, anda top up, masukkan duit tu, okey, secara transfer kepada account bank ini. Jelas sekali anda masukkan resit, anda tekan submit. So proses dia untuk masuk ke dalam akaun dekat Kaki Pasar ni, proses dia ambil masa dalam sehari saja. Sehari kalau hari bekerja lah. Kalau hari cuti ambil masa dalam 3 hari. So kita masuk kepada last kali, iaitu topik yang ketiga, last yang topik yang ditunggu-tunggu, iaitu cara macam mana kita boleh borong barang tanpa menggunakan modal. So benda ni saya tak pakai slide. Saya tutup dahulu saya punya slide. Sekarang ini kalau kita nak borong barang dekat China tanpa kita menggunakan kita punya modal pun, dia ada dua pilihan. Okay, anda boleh guna mana-mana lah benda yang saya share. Pilihan pertama, bila anda dah kata betul-betul tahulah macam mana nak beli barang daripada China, anda boleh ambil upah daripada orang-orang yang nak beli barang daripada China. Mungkin usahawan-usahawan ataupun kedai-kedai runcit yang dekat kawasan rumah anda tu. So kalau satu order yang anda buat, anda ambil upah dalam range dia, harga dia RM20 ke RM30 untuk seorang. Kalau ada lebih kurang 10 ataupun 20 orang yang ambil upah dengan anda, so katakanlah RM20 upah yang anda ambil, 20 orang, anda dah dapat dalam lebih kurang RM400. So anda RM400 tu anda guna balik untuk anda beli barang daripada China. Yang kedua, anda naikkan harga produk tersebut. Katakanlah barang yang saya tunjuk kepada anda tadi, iaitu ceiling fan duster tu. Okey, ceiling fan duster tu harga dia lebih kurang RM9 kan, RM10 lah, katakanlah RM10. Okey, campur-campur dengan cost shipping dan juga forwarder, harga dia jadi RM13 sebagai contoh, RM13. So anda naikkan jadi RM15. RM15 tu anda dah untung satu unit RM2. Walaupun orang yang beli tu dia dapat harga RM15 untuk satu unit, dia boleh jual dapat untung lebih kurang RM15 lagi. So ada modal tak yang anda perlu gunakan untuk borong barang daripada China? Kalau tengok tak ada lah. Okay, malah anda dapat untung lagi daripada apa yang anda tahu pada hari ini. Okay, so itu sahaja untuk video kali ini. Saya harap anda dapat sesuatu kepada anda yang nak belajar lebih detail macam mana cara nak borong barang daripada China, nak cari supplier yang trusted, macam mana nak dapatkan harga lagi murah. Anda boleh tekan link di bawah untuk anda belajar lebih lanjut berkaitan macam mana borong barang daripada China. Kita jumpa untuk next video. Kepada anda yang belum lagi subscribe, tekan butang subscribe di bawah dan tekan butang loceng untuk anda dapatkan update notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.